Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikutan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PTPR kini disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara ini juga dilihat berlaku di sekolah. Susulan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengumumkan penutupan sekolah dan mengeluarkan arahan supaya pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PTPR kembali dijalankan pada tempoh yang telah ditetapkan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah dijalankan bagi meneruskan silibus pembelajaran kanak-kanak. Selain daripada itu juga, penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19 juga akan memberikan impak jangka panjang kepada sektor pendidikan negara ini bagai kelahi dalam kepung. Data UNESCO juga menunjukkan secara global kadar keciciran pelajar. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pihak tertentu seperti sekolah apabila membabitkan isu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kerana perkara ini saling berkait antara satu sama lain dan akan memberikan impak kepada pendidikan. Namun, perkembangan pandemik ini dilihat tidak akan berhenti dalam masa terdekat. Oleh itu, semua pihak termasuk kanak-kanak, pengajar dan juga ibu bapa perlu bersedia dan menerima kaedah pembelajaran baharu ini. Antaranya ialah cara pengendalian kelas daripada semasa ke semasa, kaedah pengajaran yang berbeza, kemudahan teknologi dan internet serta penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak mereka di rumah dan juga sebagainya. Dan terdapat juga beberapa perkara yang sering menjadi perbualan orang ramai mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Oleh itu, temu bual dijalankan dengan menanyakan beberapa soalan tertentu kepada ibu bapa, guru dan komuniti setempat mengikut pandangan dan pendapat mereka sebagai pihak yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi meneliti cabaran yang mereka hadapi. Dipersilakan panel pertama kita iaitu Nur Rabiatul Adawiyah bagi menjalankan temu bual bersama pihak ibu bapa. Kita akan mengubual wakil daripada ibu bapa iaitu Puan Siti Rohaida mengenai topik kita iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah merangkumi aspek kekangan dan halangan, kemudahan, kelebihan dan pencapaian PTPR. Okey Puan, sebagai ibu bapa, adakah Puan mampu dan boleh memantau anak-anak menjalani sesi pengajaran secara atas talian? Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya untuk makluman juga, saya adalah sebagai guru dan ibu bapa kepada anak, 3 orang anak. Yang pertama baru darjah 1, yang kedua pasti 5 tahun dan yang ketiga anak yang berumur 1 tahun 5 bulan. Okey. Setakat ni lah. Nak kata sepenuhnya tu tak adalah sepenuhnya. Adalah masalah. Manakah saya tu saya guru, kita nak sediakan bahan lagi, nak tengok anak lagi. Anak-anak pula kadang-kadang puas suruh. Puas suruh tak nak buat. Lalas mak yang dulu buat. Kalau mak kerja-kerja online tu dia buat lah. Kalau mereka kat tulisan ni dia tak buat lah, dia kurang sikit. Dia buat sikit, tak marah. Tak marah. Dia lebih kepada motor online. Online. Tapi kalau online tu kita kena tengok juga apa hati. Perhatikan dari berbagai sudut kan. Faham betul. Soalan seterusnya, adakah Puan mengalami situasi kekangan masa untuk menguruskan anak-anak dan membahagi kerja di rumah apabila perlu menyediakan keperluan? Setakat ni memang kekangan masa tu amat terbatas. Kita nak siapa kita lagi, nak sedia makan minum anak lagi. Lagipun sekarang ni PKP, murid anak-anak pun ada sekali dengan kita kat rumah. Kalau sebelum ni saya hantar juga anak. Tapi manakah kat Pak Medali yang saya duduk tu banyak kes COVID blok saya duduk tu banyak kes COVID yang tak hantar lah. Satu masa pun duduk blok yang sama. Faham. Jadinya sekarang cara membahagi masa dengan anak tu lebih kepada pembelajaran anak dan kerja Puan tu teratur lah dari segi dua-dua. Tak teratur sebenarnya, tak terurus jadi. Tak terurus kan? Tak terurus. Yang kita lagi dengan anak-anak tak tentu, tak jangka. Faham. Okey, sebagai ibu bapa, pelbagai kemudahan yang perlu disediakan bagi memastikan anak-anak berasa selesa apabila menjalankan PTPR di rumah. Adakah Puan mempunyai masalah bagi menyediakan kemudahan teknologi untuk anak-anak mengakses pembelajaran mereka secara atas talian seperti Wi-Fi, telefon bimbit atau komputer bimbit? Okay, sebelum ni adalah sediakan telefon. Tapi dia orang ni bukan nak buat kerja, banyak main. Dalam Dalam sekali telefon pun rosak lah.
Berusaha. Dia memasak dah sekali telefon ada satu, yang tu lah saya nak buat kerja, berebut dah tiga-tiga. Sebelum ni Puan menyediakan telefon anak Puan satu seorang lah, lebih kurang macam tu. Ada kira dua lah. Saya satu, anak satu, lepas tu ada suami, tiga lah kan ikut kan. Maksudnya sekarang ni terbatas lah. Terbatas. Satu je. Laptop pun ada lah. Saya guna laptop. Okey. Saya nak buat kerja, saya guna laptop. Telefon terpaksa bagilah. Yang kecil semua bubuk tak tengok TV lah, kartun lah semua ada. Okey. Seterusnya, sebagai ibu bapa, adakah bahan-bahan yang digunakan semasa pelajaran tu mudah didapati oleh ibu bapa ketika di rumah? Contohnya macam aktiviti buat topeng ke aktiviti reka cipta sesuatu yang cikgu diorang suruh lah. Alhamdulillah setakat ni bahan-bahan tu ada. Cuma kita nak tolong ajar anak buat tu terhad masa, tak sempat. Tak sempat. Tapi bahan tu senang lah. Bahan tu senang lah, ada lah. Kalau kotak tu baru pindah rumah, kan beli barang-barang ke beli barang online kan ada lah kotak. Ada tak lah. Maksudnya ketawanan tu senang lah nak dapat dekat kedai tu. Tawanan memang saya ada banyak stok. Okey, seterusnya Kita buat ada kat rumah. senang lah nak anak untuk pergi kat rumah kan. Springnya kalau mana spring. Okey, seterusnya terdapat pelbagai kelebihan yang ada jika menjalankan aktiviti PGPR di rumah. Sebagai ibu bapa, apakah kelebihan serta perkara positif yang dapat Puan lihat pada anak Puan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah, atau adakah lebih banyak perkara negatif yang berlaku semasa anak Puan menjalankan aktiviti di rumah? Nak cakap macam mana anak-anak tu kalau buat kerja, suruh kerja rumah tu dah rajin. Dia rajin. Tu siram pokok ke, tak tolong tu dah rajin. Cuma buat belajar dia Dia kurang lah Kurang. sikit. Kurang. Kiranya dia boleh belajar tapi dia kurang sikit lah. Kurang. Dia kalau suruh baca boleh. Dia boleh baca. Dia pandai je. Cuma masalah ada sifat rajin terlebih tu. Kalau dari segi latihan dia yang cikgu bagi kan, kiranya dia siap tak waktu yang cikgu buat tu? Tak juga. Tak juga lah. Kadang-kadang ambil masa juga seminggu lebih. Ni yang terbaru. Yang minggu lepas pun tak sempat siapkan lagi. Mak dia nak tolong buat pun banyak kekangan masa benda lain. Dengan kursus lah, dengan kerja kat sekolah lagi. Dia macam diibaratkan lebih kepada yang bulat tidak datang bergoleh, yang kita tidak datang melayang lah. Jadi kalau satu benda tu kita tak buat, tak datang hasil tu anak tu sendiri kan. Kiranya budak-budak tu kena buat jugalah. Buat juga. Kadang-kadang terpaksa juga lah. Kadang-kadang terpaksa kita bagi ganjaran. Ganjaran. Kiranya Kalau buat kerja, abang beli kad. Kiranya Puan memberi ganjaran lah kepada kalau dia buat kerja sekolah macam tu. Sama ada semayang ke, so buat apa. Kadang abang cakap beli ganjaran, IQ mobile laju lah. Laju lah. Tak sempat suruh ambil dah ikhlas mengaji. Semayang, buat kerja. Betul. Okey. Soalan yang terakhir lah. Selanjutnya, pada pendapat Puan, adakah Puan mempuas hati dengan pencapaian pengajaran dan pembelajaran di rumah PGPR anak-anak meskipun mereka tidak berpeluang untuk belajar di dalam kelas? Sampai ni kan nak kata lupa hati sepenuhnya tak lah. Tak. Tak sih. Kalau pengajaran cikgu tu okey, cuma masalah anak kita. Anak saya sendiri sebenarnya. Kita sendiri pun nak, kadang-kadang tak ada masa, tak sempat. Dan kita nak ajar, dia tak nak tu. Dia tak nak belajar. Tak nak belajar. Tapi kalau ikut pada pendapat Puan lah, Puan lagi suka anak Puan belajar di rumah ataupun belajar di kelas? Belajar di kelas. Kiranya kalau kita belajar di kelas tu, anak Puan lebih tukar perhatian lah. Benda tu pun perhatian. Dia ikut dengar cakap cikgu dia. Kat rumah, kalau kat rumah ni cikgu suruh, kalau contoh kelas Google Meet tak masuk. Tak masuk. Kalau buka pun tutup kamera. Tutup kamera. Dan sekali mak dia ada bang merah. Anak main. Faham? Kiranya anak Puan tu akan lebih buat kerja bila dia belajar di dalam kelas lah. Dia kelas. Kiranya kita tahu sekarang kan, kalau anak-anak belajar di rumah tu banyak tetangan dia. Dia banyak television, main apa. Faham. Tapi setakat ni Puan tak berapa hati sangat lah dengan pencapaian anak Puan di rumah. Perhatian. Bak kata peribahasa lah kan, usaha tanda kejayaan. Bila anak Puan buat satu kerja tu, bila dia siapkan kerja tu, dia sendiri akan dapat kejayaan. Betul. Dia akan, contoh dia buat matematik, dia dapat selesaikan masalah tu, dia sendiri akan betul. Okey, contoh. Okey, itu sahajalah temubual kita bersama dengan Cikgu Siti Rohaida, maafkan saya.
Rohaida, dari segi pendapat ibu bapa itu sendiri, apa Siti Rohaida ni lebihkan anak dia pergi ke sekolah berbanding belajar di rumah? Seterusnya ialah panel kedua kita iaitu Muhammad Ramadan bagi menjalankan temu bual bersama pihak guru. Bersama dengan Cikgu Tadika, iaitu Cikgu Tadika Si Comel, iaitu Cikgu Anim. Cikgu, apa khabar? Baik, Cikgu sihat? sihat. Okey cikgu. Cikgu mengajar murid berapa tahun ya? 5 tahun. Okey, 5 tahun. Jadi dekat sini saya nak tanyalah dengan cikgu, sepanjang PDPR ini dijalankan, adakah waktu mengajar cikgu bersama dengan anak-anak ini mencukupi atau perlu menggunakan masa yang singkat berbanding waktu di kelas seperti biasa? Yelah, waktu kelas kan panjang berbanding mereka belajar di rumah. Apa pendapat cikgu? Kalau macam pendapat saya, kalau waktu mengajar PDPR ni kira cukup lah waktu tu untuk mengajar anak-anak. Kita akan maklum pada parents suruh sediakan bahan tu awal-awal. Jadi kalau macam waktu sekolah seperti biasa tu, kita ambil masa yang lama lah nak ikut aktiviti yang disediakan, yang ditetapkan. Jadi macam kalau PDPR ni boleh dijalankan dengan baik tu bila parent dah sediakan bahan siap-siap. Kira macam tu lah. So masa cikgu, masa yang cikgu gunakan dekat anak-anak tu cukup lah kan? Cukup lah. Okey. Seterusnya cikgu, okey. Selain cikgu waktu, okey, apakah masalah yang sering cikgu lalui sendiri apabila cikgu jalankan PDPR ni di rumah? Masalah daripada cikgu sendiri. Masalah tu biasanya masalah rangkaian internet. Lepas tu masalah cikgu yang ada keluarga, ada anak untuk menguruskan anak-anak yang ada adik-beradik yang nak menggunakan komputer ke, kiranya macam kena berkongsi lah. Itulah yang masalah waktu PDPR. Masalah untuk cikgu jalankan PDPR lah kan. Okey. Kan masalah rangkaian internet cikgu kan, macam memang kita tak boleh nak elakkan untuk kita jalankan PDPR kan. Okey cikgu. Okey, seterusnya cikgu, saya nak tanya dengan cikgu, sepanjang pembelajaran yang dijalankan di rumah, okey, adakah murid-murid cikgu memberikan tumpuan semasa cikgu mengajar? Waktu macam tu biasanya ada sebahagian tu beri tumpuan tu pada cikgu. Cuma yang sebahagian tu bila ada ibu bapa tu jadi macam mungkin malu ke dengan cikgu, ada yang lama tak jumpa ke, jadi dia segan dengan cikgu lah. Jadi disebabkan ada ibu bapa yang malu dengan cikgu and murid tak dapat beri fokus di dalam dia kelas. tu macam kadang ada ibu bapa kat rumah, anak macam tak nak lah belajar ke, kurang fokus ke, macam tu lah. Bila belajar depan-depan dengan cikgu tu lain dia lah kan, lain sikit lah. Okey cikgu, okey, seterusnya cikgu saya nak tanya dengan cikgu. Okey, bagaimana cikgu menyediakan bahan-bahan pembelajaran untuk kanak-kanak di rumah, ataupun adakah cikgu bekerjasama dengan ibu bapa untuk ibu bapa ni dah sediakan bahan tersebut, tinggal cikgu nak jalankan PDPR saja? Kalau macam tu ibu bapa dari segi cikgu sediakan bahan tu macam mana? Kalau tu macam kita akan maklumkan pada parent lah. Kiranya macam buat masa selama aktiviti PDPR ni, ibu bapa semua boleh kerjasama lah. Cuma kita kena maklumkan awal daripada waktu sebelum aktiviti tu. Jadi ibu bapa lebih senang menyediakan bahan-bahan lah sebelum melakukan aktiviti tu. So maksudnya kalau daripada bahan-bahan daripada cikgu, adakah cikgu macam maksudnya cikgu dah sediakan bahan dan tinggal ibu bapa print, atau cikgu mengedarkan latihan lembaran ke, ataupun ibu bapa sendiri datang ke tadika untuk ambil lembaran? Jadi kalau nak kata mesin photostat tu tak semua orang ada kan. Jadi macam kita boleh bagi kat parents, sama ada kita suruh dia sediakan bahan print ataupun kita suruh dia lukis siap-siap untuk anak dia ada macam bahan lah untuk belajar, untuk buat aktiviti lah kiranya. Kiranya macam kita bagi dia macam WhatsApp lah, senang. Okey, cikgu memudahkan usaha cikgu dengan berhubung dengan ibu bapa mereka lah untuk sediakan bahan. Okey cikgu. Soalan seterusnya untuk saya bertanyakan kepada cikgu. Okey, berdasarkan pengalaman cikgu dengan menggunakan kemudahan teknologi seperti komputer rimba ataupun telefon yang cikgu gunakan di rumah, adakah cikgu berpuas hati dengan menggunakan kemudahan teknologi ni untuk cikgu sampaikan sesuatu topik pembelajaran kepada anak-anak melalui secara atas talian? Kira cikgu berpuas hati lah. Cikgu boleh maksudnya cikgu macam boleh melatih atau belajar gunakan macam Google Meet tadi tu, kita boleh kongsi macam game ke, lagu-lagu sebelum aktiviti tu lah kiranya. Dia kira macam tambahkan pengetahuan cikgu sendiri menggunakan cikgu. Teknologi lah. Okey. Adakah ianya mudah bagi cikgu menggunakan kemudahan teknologi ini?
Macam dekat sekolah cikgu menggunakan papan putih untuk mengajar, buku-buku. Kalau kat rumah ni Rumah ni kira macam ia ada, kiranya ia membantu jugalah waktu cikgu mengajar PDPR tu. so cikgu berasa puas hati ataupun cikgu tak puas hati? Cikgu rasa berpuas hati lah walaupun anak tu yang masuk tak sepenuhnya lah masuk sekolah. Okey, saya faham. Okey, tadi masalah kemudahan teknologi ni kan, sekarang ni kan dari segi penglibatan murid ni, adakah murid-murid ni bersama dengan cikgu-cikgu? Murid-murid yang nak bersama tu tak adalah sepenuhnya. Macam contohnya ramai tu dah 50 orang tu tak adalah. Mungkin dalam sebahagian je lah, 15 ke 10 orang macam tu kira masuk jugalah dalam aktiviti tu. Apa sebabnya ada yang setengah tu tak masuk dalam kelas? Kiranya macam tak semua anak-anak boleh join tu sebab ada yang berkongsi dengan abang-abang, ada dari segi kemudahan, kemudahan lah. Kiranya macam tak semua ibu bapa boleh sediakan. Ada juga ibu bapa yang bekerja kan cikgu kan? Ada juga yang bekerja, ada yang menghantar juga anak ke sekolah, ataupun pengasuh gitulah. Okey, saya faham. Okey, selain itu, apakah platform yang cikgu gunakan untuk cikgu sampaikan topik pembelajaran di dalam atas talian ini? Platform yang cikgu gunakan untuk cikgu memudahkan urusan pembelajaran anak-anak ni. Kiranya platform yang cikgu jalankan waktu aktiviti PDPR ni, cikgu menggunakan Google Meet. Lepas tu cikgu akan beri WhatsApp pada ibu bapa untuk menyediakan bahan ke ataupun memberitahu segala info maklumat pada ibu bapa lah, senang macam tu. Mudah cikgu gunakan Google Zoom. Google Meet. Google Meet cikgu. Kira macam susah jugalah. Tak semua tempat ada. Tak semua anak-anak ada rangkaian internet semua. Okey, saya faham. Okey. Hari sekali cikgu, saya nak tanya kepada cikgu sebelum kita nak habiskan soalan ni. Okey, padalah pandangan cikgu kan, apakah tahap pencapaian kanak-kanak ini ataupun murid di rumah di atas belajar di atas secara talian? Adakah cikgu berpuas hati dengan tahap pencapaian murid-murid ini di rumah? Cikgu kira macam berpuas hati lah juga. Ibu bapa membantu anak-anak, dia kira macam sokong lah juga pembelajaran anak-anak. Walaupun anak-anak ada yang tak bersekolah, ada yang macam tak bagi fokus. Kiranya macam walaupun kita tak boleh sekolah macam biasa, kiranya pembelajaran pun tak boleh dijalankan seperti biasa, tapi adakah PDPR tu dapat membantu anak-anak jugalah, kira untuk lebih baik lah, lebih bagus lagi, dapat tingkatkan dia punya pembelajaran lah, supaya dia tak ketinggalan lah. Okey, maksud cikgu, budak ni walaupun diorang belajar di rumah, diorang juga dapat ikut lah apa yang cikgu ajar. Okey, saya faham tu. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Dan panel yang terakhir kita iaitu Nur Alia Natasha bagi menjalankan temu buat bersama pihak komuniti. Hari ini saya bersama dengan Puan Farhana Zohar binti Kamarul Zaman yang berusia 26 tahun dan seorang suri rumah tangga. Assalamualaikum Puan. Salam. Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini saya nak tanya beberapa soalan mengenai Puan sebagai seorang komuniti berkenaan dengan PDPR yang dijalankan secara atas talian. Boleh Puan? Okey, soalan pertama saya nak tahu, adakah Puan mengetahui apa itu PDPR? Okey, saya mengetahui itu PDPR. PDPR. Okey, saya nak tanya apa pendapat Puan, adakah Puan bersetuju sama ada bersetuju atau tidak sama ada PDPR ini dijalankan secara atas talian? Semasa pandemik COVID-19 ni saya bersetujulah PDPR dijalankan sebab sekolah pun tutup, jadi murid-murid semua dapat belajar secara online lah, berinteraksi dengan cikgu sebab sekolah pun cuti dekat setahun lebih kan. Betul. Jadi lepas pandemik ni kita akan beransur-ansur sekolah macam biasa lah, tapi berikut peringkat. Okey, soalan kedua saya adalah Puan, pada pendapat Puan, adakah negara kita ini mencukupi kelengkapan fasiliti ataupun kemudahan yang disediakan untuk proses PDPR di rumah? Kelengkapan di negara kita mencukupi lah setakat ni. Cuma kemahuan ibu bapa lah kena membelikan anak-anak komputer ataupun smartphone. Jadi kerajaan ada memberikan beberapa bantuan jugalah untuk ibu bapa membantu anak-anak mereka di rumah, seperti internet, subsidi semua tu lah. Okey.
Soalan seterusnya, saya nak tanya, adakah puan berpendapat bahawa kanak-kanak yang menggunakan kemudahan alat teknologi canggih seperti ini yang mudah untuk ia mendapatkan, kanak-kanak ini mendapatkan maklumat dan bahan bila mereka menjalankan PDPR di rumah? Okey, bila berada di rumah, mereka lebih mudahlah untuk mengakses apa-apa website ataupun ni menggunakan smartphone mereka sendiri, sebab kebanyakan ibu bapa telah memberi smartphone kepada anak-anak adalah seorang satu. Jadi kepada ibu bapa kena pantau lah anak-anak tu supaya diorang tidak dapat memberi ni lah, membuka website-website yang lain lah. Kiranya diorang akan membantu untuk dari segi pembelajaran mereka lah. Puan rasa, puan setuju sama ada PDPR ini dijalankan, proses pengajaran-pengajaran ini dijalankan di rumah ataupun di sekolah? PDPR lebih setuju dia berada di rumah lah. Kalau di sekolah kita lebih kepada face to face kan, berinteraksi dua hala supaya murid-murid lebih faham lah apa yang cikgu cakap. Okay, saya faham. Okay, soalan seterusnya, adakah puan menyokong bahawa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ini dapat menjadikan ibu bapa lebih teliti terhadap kemudahan ataupun keperluan kanak-kanak sebelum dan semasa sesi pembelajaran dijalankan? Ibu bapa kena lebih teliti sebab first kita berdekat dengan masa. Kalau ada anak 2-3 PDPR serentak, dia macam masa tu nak kejut ke, nak bagi tahu pukul berapa, lepas tu nak persiapan buku-buku mereka tu. Kena keperluan ibu bapa perlu pantau anak-anak mereka lah. Sebab mereka masih kecil kan, diorang pun tak pandai sangat. Jadi internet kelajuan pun kita tak tahu kan hari ni cuaca keadaan macam mana. So budak-budak bila buka tak ada internet kan susah PDPR nak jalankan. Jadi kita kena bantu mereka daripada segi internet kelajuan tu semua untuk bantu mereka untuk menjalankan PDPR macam biasalah setiap hari. Alright, soalan terakhir saya, bolehkah puan kemukakan ramalan mengenai pencapaian kanak-kanak yang akan berlaku bagi pelbagai aspek seperti dari segi perkembangan emosi, rohani ataupun bahasa mereka? Daripada segi teknologi dapat membantu mereka lebih cepat lah daripada segi menggunakan alat-alat teknologi seperti komputer. Tak perlu belajar di sekolah. Jadi orang tahu kat rumah komputer tekan mana dah tahu. Kalau smartphone dah tahu. Tapi daripada segi bahasa semua tu, penggunaan kata tu kurang lah. Jadi mereka banyak berinteraksi melalui typing kan. Jadi mereka kurang daripada segi bercakap. Jadi kalau bila di sekolah, dia lebih banyak bercakap daripada menggunakan typing, telefon semua tu. Itulah pendapat saya. Okay. Terima kasih puan kerana luangkan masa bersama saya.